Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiraan Anak Puteri Fadzila Lubabul Bolkiah, binti Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah bersabda, beberapa program klinik dan kem bola jaring akan diadakan termasuk program kreatif dengan kolaborasi bersama pihak-pihak yang berminat. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiraan Anak Puteri Fadzila Lubabul Bolkiah bersabda demikian ketika ditemui oleh RTB semasa kem bola jaring pagi tadi. Dalam sabda Yang Teramat Mulia selaku pemudah cara bagi Persatuan Bola Jaring Brunei Darussalam juga menzahirkan kegembiraan berikutan jumlah penyertaan yang sangat menggalakkan dalam kem tersebut. Well, we did this clinic and camp. Well, we created it so that we can introduce netball to young girls. Not only do we want to organize matches for them, but also to build their foundation by incorporating circuit training, ball drills, and also like fun games, It's so that they can get active and also have fun with it. We hope that we can build a larger community by, targeting the younger generation and introducing them to netball and also having quality programs for them so that they can reach their potential. I was shockingly happy to see how many participants came, and I'm just really thrilled that a lot are interested to join and to know about netball. So I was really happy, but not only am I happy with the participants, but also the volunteers who have come and just dedicated their time. I'm so happy, and with BNA supporting us, so it's just been really overwhelming, and it's such a good thing, it's a happy thing. Pada hari kedua kem bola jaring, para peserta dibahagikan kepada 3 kumpulan umur, juga menyertai kem bola jaring bagi melatih para pemain cucunda ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Yang Amat Mulia, Pengiraan Anak Rahimah Sanaul Bolkiah, binti Pengiraan Maharaja Setia Laila Diraja Sahibul Irsyad, Pengiraan Anak Haji Abdul Rahim. Kem bola jaring dianjurkan oleh Netcademy dengan kerjasama Persatuan Bola Jaring Negara Brunei Darussalam. Kem selama 3 hari itu diadakan di Dewan Serbaguna Kompleks Sukan Negara Hassanal Bolkiah, Berakas. Peruntukan bagi 2 buah lagi kementerian diluluskan pada hari ke-6 mesyuarat pertama dari musim permesyuaratan ke-17 Majlis Mesyuarat Negara bersidang hari ini. Untuk mengikuti laporan khas sidang mesyuarat tersebut, kita bersama Syaful Bakhrin Haji Suhaili. Terima kasih Irsyad dan Ubi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mesyuarat pertama dari musim permesyuaratan ke-17 Majlis Mesyuarat Negara meluluskan peruntukan bagi 2 buah lagi kementerian, iaitu Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan Kementerian Pendidikan untuk dijadikan sebahagian daripada jadual rang undang-undang 2021 perbekalan 2021-2022. Dewan yang bersidang bagi hari yang ke-6 sebelah pagi tadi memulakan perbahasan mengenai pelbagai isu berkaitan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri ketika menjawab isu kegagalan beberapa buah bangunan kerajaan dan swasta dalam mematuhi Perintah Keselamatan Kebakaran 2016 yang ditimbulkan oleh Yang Berhormat Arkitek Dayang Siti Rozai Marianti binti Datuk Seri Laila Jasa Awang Haji Abdul Rahman, Yang Berhormat Pihin Orang Kai Seri Kurna Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri menjelaskan satu sesi perbincangan akan diadakan dengan pemilik bangunan yang berkenaan bagi memenuhi keperluan Perintah Keselamatan Kebakaran 2016. Kadang-kadang kesalahan-kesalahan itu nampak barangkali di mata awam, kesalahan kecil tetapi tidak memenuhi kriteria dari segi fire and safety order. Umpamanya hose rail, hose untuk digunakan bagi pemadam api
ada kedapatan di sana, di tempat itu diletakkanlah kotak-kotak atau yang boleh menghalang kelicinan penggunaan hose reel itu apabila digunakan semasa kecemasan. Jadi itu dengan sendirinya macam nampak kecil, tetapi sebenarnya adalah menyalahi dari segi akta tersebut. Berhubung dengan isu bantuan kepada banduan-banduan yang keluar daripada penjara yang diajukan oleh Yang Berhormat Awang Haji Ramli bin Haji Lahin, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri menjelaskan sokongan moral diperlukan terutama kerjasama syarikat-syarikat untuk melatih para banduan dengan kemahiran-kemahiran tertentu sekaligus memberi mereka peluang kembali ke pangkuan masyarakat. Dan Alhamdulillah, pada tahun lepas umpamanya, apa yang kita katakan sini Aftercare Association, mereka sudah menubuhkan persatuannya pada bulan Ogos 2020. Telah dapat membantu seramai 24 orang dan berjaya di orang ini, iaitu 6 daripadanya dapat berusaha sendiri dan selebihnya masih bekerja dengan syarikat-syarikat tertentu. Jadi kita berharap mereka ini akan dapat meneruskan usaha mereka ini, dan di sinilah antara kepentingan Ketani juga sebagai anggota masyarakat untuk memberikan sokongan kepada mereka ini. Mengenai usaha mengembangkan produk 1K1P di daerah Tutong yang dicadangkan oleh Yang Berhormat Awang Haji Abdul Wahab bin Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri memuji usaha para pengusaha 1K1P yang ditempatkan di Tamu Mingguan, Kompleks Pasar Neka dan Tamu Tutong. Dan daripada maklumat yang saya perolehi, pendapatan daripada tamu hari Khamis ini adalah di antara 3 ke 4 ribu. Yang bermakna bahawa secara puratanya pengusaha di sana tu mendapat pendapatan RM200 seminggu. Dan jadi ini merupakan satu sumbangan yang baiklah dan harus dicontohi oleh daerah-daerah lain. Dan mereka juga saya lihat berusaha dalam menggalakkan belia ini membimbing saja, dan para belia itu sendiri membuat inisiatif mereka. Contoh yang saya paling tertarik ialah dengan tidak ada modal tidak ada modal, belia itu secara bekerjasama dengan seorang yang mendapat bantuan daripada MUIB. Ia diberi bantuan MUIB perahu dan enjin untuk ia menangkap ikan dan sebagainya. Sebelum sidang mendengarkan pembentangan peruntukan Kementerian Pendidikan, Dewan meluluskan peruntukan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri berjumlah RM130,352,620 dan dijadikan sebahagian daripada jadual rang undang-undang 2021 perbekalan 2021-2022. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Hamzah bin Haji Sulaiman ketika membentangkan mukadimah fokus utama peruntukan Kementerian Pendidikan menggariskan kementerian tersebut akan meneruskan usahanya dalam memberikan pendidikan holistik bagi mencapai potensi sepenuhnya untuk semua. Menteri Pendidikan menjelaskan pelaburan dalam pendidikan terus menunjukkan hasil yang positif dengan hasil keputusan peperiksaan awam di peringkat sekolah rendah dan menengah serta pelbagai pencapaian di peringkat pengajian tinggi. Pencapaian ini adalah berkat hasil usaha gigih para guru, pemimpin sekolah, ibu bapa dan seluruh warga Kementerian Pendidikan khususnya melalui pelaksanaan pelbagai inisiatif strategik pendidikan rendah dan menengah. Di samping itu, peningkatan pembangunan profesional para guru di setiap kluster pendidikan
dalam beberapa tahun kebelakangan ini adalah bukti betapa para guru amat peka akan kualiti pengajaran mereka di mana hasilnya telah dapat kita lihat melalui prestasi para pelajar yang kian meningkat dalam peperiksaan-peperiksaan awam, peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Menteri Pendidikan juga mengongsikan beberapa inisiatif yang akan dilaksanakan pada tahun kewangan 2021-2022. Antaranya di bawah objektif strategik utama Plan Strategik Kementerian Pendidikan 2018-2022, khususnya dalam mentransformasikan sumber tenaga manusia yang ada ke arah budaya berasaskan prestasi. Pertama, usaha untuk meningkatkan kemahiran dan kapasiti melalui pembangunan profesional, tenaga pengajar, pegawai dan kaki tangan di bawah Kementerian Pendidikan yang terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu 1. Program perkembangan profesional bagi pemimpin-pemimpin sekolah dan tenaga pengajar. 2. Program meningkatkan kemahiran dan tahap kompetensi pegawai-pegawai B2 ke atas, bukan tenaga pengajar di Kementerian Pendidikan. Dan 3. Program perkembangan pakar pendidikan. Yang kedua ialah dengan pembaikan dan pengemaskinian proses pengambilan tenaga pengajar melalui program imersi dan perantis. Menteri Pendidikan juga menjelaskan beberapa inisiatif dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan untuk menyediakan akses yang saksama kepada pendidikan berkualiti, antaranya menaik taraf prasarana dan kualiti pemeliharaan aset. Pertama, mempertingkatkan kualiti pemeliharaan aset di institusi-institusi pendidikan, termasuk di institusi-institusi pengajian tinggi dengan menaik taraf bangunan dan pelaksanaan pemeliharaan komprehensif melalui projek facility management. Kedua, pemeliharaan dan naik tarafan prasarana rangkaian bagi sekolah-sekolah dan jabatan-jabatan. Ketiga, penyewaan komputer bagi penuntut-penuntut yang kurang berkemampuan untuk membantu dalam pembelajaran secara dalam talian. Keempat, menambah baik perkhidmatan pengangkutan bas sewa khas dan bot temuai. Kelima, meneruskan pelaksanaan rancangan permakanan sekolah, program harapan dan program anak harapan. Keenam, penyemakan semula kurikulum mata pelajaran teras seperti bahasa Inggeris dan matematik dengan piawaian atau standard yang sedia ada. Ketujuh, memperkemaskini dan mewujudkan kurikulum bagi literasi kewangan di peringkat rendah, menengah dan dewasa dan kurikulum literasi digital. Dan kelapan, mengemaskini dan memantau program dukungan pembelajaran atau learning support program bagi pelajar-pelajar yang memerlukan. Pelbagai isu berkaitan Kementerian Pendidikan dibangkitkan apabila sidang disambung pada sebelah petang. Antara isu yang menjadi tumpuan Dewan, keberkesanan program harapan yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Pengarah Haji Ali bin Pengarah Maun. Bagi menjawab persoalan tersebut, Menteri Pendidikan memberikan ulasan lanjut. Mengenai dengan impaknya kepada akademik, iaitu putusan, ianya adalah impak secara indirect, bukannya secara direct dengan program-program ini. Dan didapati dari peringkat menengah, sebanyak 4 dari 5 sekolah yang mengikuti program ini menunjukkan peningkatan. Jadinya 80% sekolah-sekolah tersebut meningkatkan atau menunjukkan peningkatan dan satu sekolah masih lagi perlu dipertingkatkanlah dan dipahami memang sekolah itu adalah sekolah yang mempunyai cabaran-cabaran yang lain lagi. Jadinya program ini mungkin perlu dikukuhkan dengan program-program lain lagi untuk mendapatkan peningkatan tersebut. Kementerian Pendidikan merancang menggunakan pakai blended learning atau pembelajaran beradun untuk dijadikan satu kebiasaan norma baharu dalam alam pendidikan. Menteri Pendidikan menjelaskan perkara itu bagi menjawab persoalan yang diajukan oleh Yang Berhormat
Pangeran Haji Ali bin Pangeran Maun mengenai pembelajaran dalam talian. Memang blended learning adalah hala tuju masa hadapan kita ni, dan ianya akan menjadikan satu kaedah yang mungkin dapat memberikan impak-impak yang positif, bukan saja dari segi akademik, juga dari segi infrastruktur dan menambah lagi tempat-tempat pengajian, terutama di pengajian peringkat tinggi. Dan juga pada masa ini juga memang Kementerian Pendidikan menggubal dan juga untuk penyorang melaunch mengenai dengan digital literacy agar blended learning ini lebih dapat disupport dengan baik, dan juga untuk meningkatkan rangkaian sekolah-sekolah ketania agar ianya dapat memberikan keselesaan bukan saja pada guru-guru mengajar dan juga pada pelajar-pelajar dalam melalui pembelajaran mereka dalam talian itu. Bagi isu yang ditimbulkan oleh Yang Berhormat Pangeran Haji Muhammad bin Pangeran Haji Osman alias Osman mengenai tindakan-tindakan yang dilaksanakan untuk memantapkan lagi unit pendidikan khas, ini respon Menteri Pendidikan. Tindakan-tindakan telah diambil ialah untuk menubuhkan Centre of Excellence di mana kita ini akan mencentralise pendidikan khas kepada sekolah-sekolah tertentu di setiap daerah agar kita ini dapat memaksimalkan semua resources kita ini, terutama dari segi guru dan juga tenaga-tenaga pengajar lain yang diperlukan dalam pendidikan khas, dan juga teaching resources untuk menangani juga kesejahteraan guru-guru serena supaya ianya dapat mengelakkan dari kecederaan apa itu ini. Iatah yang diperlukan di sini ialah mereka ini diberikan latihan yang secukup-cukupnya untuk menangani pelajar-pelajar khasania, bukan saja guru sana, juga guru-guru penolong mereka dan juga homeroom teachernya. Kementerian Pendidikan sedang berusaha merakam pedagogi pendidikan yang diharap bukan sahaja dapat dimanfaatkan oleh para pelajar, malah memperbaiki pedagogi pengajaran di negara ini. Menteri Pendidikan menjelaskan perkara tersebut bagi menjawab soalan yang diajukan oleh Yang Berhormat Awang Haji Tahamin bin Haji Nudin. Ini matlamat besar Kementerian Pendidikan masa ini, dan sebab itu di masa ini ada kemudahan-kemudahan rakaman diberikan kepada 9 buah sekolah di mana diharapkan mereka akan dapat merakam dari tahun 1 hingga ke tahun 13, dan mana-mana guru yang didapati sesuai untuk membuat rakaman itu akan diberikan keutamaan. Kepakaran tenaga kerja luar masih diperlukan untuk memberi reputasi antarabangsa kepada Institut Pengajian Tinggi dalam negara. Menteri Pendidikan memberi pencerahan tersebut sebagai menjawab persoalan yang ditimbulkan oleh Yang Berhormat Awang Naim bin Haji Khamis mengenai isu pegawai berkontrak seperti jawatan pensyarah di beberapa institusi tinggi termasuk Universiti Brunei Darussalam UBD. Memanglah untuk meningkatkan kita ni punya succession planning untuk mengganti tenaga-tenaga pelajar luar kepada tenaga-tenaga tempatan. Tapi harus juga diingati tenaga-tenaga luar ini juga diperlukan untuk memberikan kepelbagaian dan juga untuk memberikan perspektif yang lebih meluas kepada pelajar-pelajar ketani yang belajar dalam negeri dan bukan di luar negeri. Jadinya tenaga pengajarnya mungkin akan dapat memberikan perspektif-perspektif yang lain dan juga untuk memberikan ketani ekspertis yang belum ketani dapat juga. Jadinya untuk kebaikan universiti-universiti juga memang diperlukan juga tenaga-tenaga luar dengan ekspertis-ekspertis yang tertentu untuk memberikan reputasi internasional kepada universiti-universiti tempatan. Sebelum sidang ditangguhkan petang tadi, Dewan meluluskan peruntukan Kementerian Pendidikan sejumlah RM759,740,120
untuk dijadikan sebahagian daripada jadual Rang Undang-Undang 2021 Perbekalan 2021-2022. Sidang akan disambung esok Ahad pukul 2.30 petang. Dalam mematuhi garis pandu keselamatan di dalam situasi pandemik COVID-19, orang ramai boleh menyaksikan dan mendengar persidangan Majlis Mesyuarat Negara dalam jumlah kapasiti yang terhad. Rakaman persidangan harian juga boleh diikuti melalui saluran RTV Perdana pada pukul 9 malam dan selepas siaran News at 10. Sekian sahaja laporan khas untuk malam ini. Kembali bersama Irsyad dan Umi untuk mengikuti berita seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kementerian Kesihatan memaklumkan aplikasi BroHealth akan mengalami gangguan teknikal. Kita ikuti laporannya seketika nanti bersama dengan bahan berita lainnya. Dua kes import baharu jangkitan COVID-19 dicatatkan hari ini. Dalam siaran akhbar Kementerian Kesihatan mengenai situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam, melaporkan 14 kes aktif masih dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan dan 1 kes sembuh. Kes 204 ialah seorang lelaki berumur 34 tahun, manakala kes 205 ialah seorang lelaki berumur 43 tahun, yang mana kedua-duanya tiba ke negara ini dari Indonesia pada 7 Mac 2021. Pengesanan kontak bagi kedua-dua kes tersebut masih giat dijalankan. Semua kes yang sedang dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan dalam keadaan yang baik. Sementara itu, jumlah keseluruhan kes jangkitan di negara ini 205, manakala jumlah keseluruhan kes sembuh adalah 188. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 64 kes. 625 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori, 15,197 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. Manakala 282 sampel ujian virus SARS-CoV-2 dilaksanakan, menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 kepada 111,740 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Kajian Metrik Kesihatan Global 2019 menunjukkan masalah kesihatan oral menimpa hampir separuh penduduk dunia dengan anggaran 3.5 bilion orang. Manakala menurut Kajian Kesihatan Mulut Kebangsaan Brunei Darussalam NOHS 2015 hingga 2017 pula, 2/3 penduduk di negara Brunei Darussalam mengalami kerosakan gigi yang belum dirawat. Sehubungan itu, pada tahun 2019, Kementerian Kesihatan memperkenalkan Pelan Strategik 2019-2023 dengan visi bersama ke arah warga sihat yang merangkumi promosi kesihatan mulut dan pelaksanaan program pergigian melalui kerjasama erat sektor-sektor yang lain. Perkara tersebut terkandung dalam perutusan Menteri Kesihatan sempena sambutan Hari Kesihatan Mulut Sedunia. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Muhammad Hisham bin Haji Jaafar antara lain mengongsikan inisiatif yang termasuk di dalam pelan strategik tersebut, iaitu untuk bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan bagi memberikan pendidikan dan program peningkatan kemahiran mengenai kesihatan mulut secara menyeluruh di semua peringkat sekolah. Dalam masa yang sama, Kementerian Kesihatan melalui perkhidmatan pergigian juga akan meningkatkan lagi keberkesanan
program-program yang sedia ada seperti program Berus Gigi Florida, inisiatif yang mendidik kanak-kanak pada usia muda tentang cara penjagaan asasi mulut melalui taklimat kesedaran kesihatan mulut dan rencana memberus gigi di sekolah. Di bawah program ubat gigi berflorida bagi kanak-kanak pula akan diberikan perjanjian pada setiap 6 bulan sehingga mencapai usia 5 tahun. Ini bagi meningkatkan penjagaan kesihatan mulut bagi kanak-kanak melalui pendidikan, sesi kaunseling kesihatan mulut bagi ibu bapa dan aplikasi Vernis Florida kepada semua kanak-kanak yang berisiko tinggi mengalami kerosakan gigi. Antara inisiatif lain yang telah dan masih diungkayahkan dalam memastikan kesihatan mulut sentiasa terjaga di negara ini ialah penambahan Florida ke dalam air. Inisiatif itu adalah kerjasama antara Kementerian Kesihatan dan Kementerian Pembangunan, pemberian perkhidmatan Flying Dental bagi memenuhi keperluan penduduk yang tinggal di kawasan pedalaman, pengenalan program antinatal. Program tersebut merupakan daya usaha seluruh negara di dalam klinik-klinik kerajaan yang bertujuan menegaskan kepentingan kesihatan gigi ibu dan anaknya serta seluruh keluarganya. Melalui inisiatif tersebut, laporan dari NOHS 2015-2017 menunjukkan perkhidmatan pergigian telah mencapai sasarannya dalam wawasan Brunei 2035, iaitu untuk mengurangkan indeks Decade Missing Filled Teeth DMFT ke bawah 1 bagi gigi kekal di kalangan kanak-kanak berusia 12 tahun. Bagaimanapun, negara Brunei Darussalam masih berusaha mencapai matlamat agar 80% kanak-kanak di bawah umur 6 tahun bebas dari kerosakan gigi. Pada tahun ini, kempen global baru dilancarkan dengan tema Berbanggalah dengan Mulut Auda dengan menekankan kepentingan kesihatan mulut individu kerana ia boleh mempengaruhi kesihatan seluruh badan. Aplikasi BruHealth akan mengalami gangguan teknikal. Kementerian Kesihatan memaklumkan gangguan teknikal disebabkan oleh kerja-kerja menaik taraf atau pembaikan sistem aplikasi BruHealth berkenaan. Gangguan bermula pukul 12.30 malam ini hingga pukul 1.30 pagi esok. Adalah satu kebanggaan untuk melibat para belia di negara itu lebih berdaya saing, berkeyakinan, tegas dan paling penting, tindakan yang membawa kepada perubahan. Ini jelas mencerminkan dari kejayaan mereka dalam banyak bidang dari pelbagai profesi, keusahawanan, industri kreatif, ekonomi digital, kesukarelawanan, termasuk dalakan dan sumbangan aktif ke arah pembangunan bangsa. Timbalan Setiausaha Tetap bagi Belia dan Sukan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan menekankan perkara tersebut semasa majlis perasmian bengkel kemahiran-kemahiran bagi masa depan yang diadakan di Kolej Perniagaan Laksmana pagi tadi. Aligned with our Ministry Strategic Plan 2020-2024, our vision is Bangsa Brunei Cemerlang. And we aspire. Kenal Bersara Pengiran Haji Maidin bin Pengiran Haji Said seterusnya berkata, pada peringkat strategik, para belia dilibatkan dalam formulasi bagi dasar-dasar peringkat kebangsaan ke arah memastikan suara mereka sedang didengar dan diambil tindakan. Ini termasuk mengkaji semula dasar dan strategi belia kebangsaan 2020 hingga 2035, perubahan dasar iklim kebangsaan dan Plan Induk Ekonomi Digital 2025. Paling penting kini menurut Kenal Bersara Pengiran Haji Maidin, pemerkasaan belia tempatan untuk diterjemahkan ke dalam tindakan-tindakan amali. Bengkel meliputi pelbagai topik seperti membuat keputusan, pendengar aktif, perbincangan, perkhidmatan orientasi dan pemulihan, tekanan serta toleransi dan kefleksibelan. Ia juga merupakan projek unggul yang diungkayahkan oleh Pusat Global Shapers Bandar Seri Begawan dengan para pelajar institusi pendidikan tinggi, para pencari kerja dan profesional muda sebagai sasaran. Bengkel peringkat keempat dan terakhir selama 2 hari anjuran Global Shapers BSB ini bermatlamat ke arah memperkenalkan kemahiran insaniah seperti laporan Forum Ekonomi Dunia,
Bengkel disertai oleh 50 individu dari institusi-institusi pendidikan tinggi dan profesional muda. Universiti Brunei Darussalam UBD petang tadi mengadakan ceramah khas sempena sambutan Isra' dan Mikraj, ceramah anjuran unit kerohanian dan khidmat masyarakat bahagian hal ehwal pelajar dengan kerjasama Persatuan Mahasiswa-Mahasiswi Universiti Brunei Darussalam berlangsung di Universiti Brunei Darussalam. Hadir Pengiran Dr. Muhammad Iskandar bin Pengiran Haji Petra, penolong Naib Chancellor Hal Ehwal Akademik UBD. Ceramah yang bertajuk Sembahyang Teras Kecemerlangan Umat disampaikan oleh Pengiran Abdul Basit bin Pengiran Haji Zaini, pengasas Majlis Ta'lim Anwar Al-Huda dan Da'i Bertauliah Majlis Ugama Islam Brunei Moib. Ceramah tahunan ini antara lain bertujuan untuk menambahkan ilmu bagi memantapkan lagi ibadat sembahyang. Daripada 3 hari ada air mati kita. Tidak boleh hidup. Apatah lagi untuk bertenaga di dalam peperangan. Jadi bila Kumpulan isteri-isteri menteri-menteri Kabinet, timbalan-timbalan menteri, setiausaha tetap, timbalan-timbalan setiausaha tetap dan ahli-ahli bersekutu petang tadi mengadakan majlis sambutan Isra' dan Mikraj di Pusat Dakwah Islamiah Kampung Pulai. Hadir yang dimuliakan Sri Laila Pengiring Diraja, Datin Sri Utama Dayang Hajar Rosnah binti Abdullah selaku Pengerusi 1 dan Datin Paduka Hajah Jahrah binti Haji Muhammad selaku Pengerusi 2 kumpulan berkenaan. Majlis bermula dengan bacaan surah Al-Fatihah dan bacaan Sayyidul Istighfar beramai-ramai dipimpin oleh Dayang Hajah Azizah binti Haji Muhammad, isteri Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Ugama. Ceramah bertajuk Sembahyang Teras Kecemerlangan Umat disampaikan Siti Juhaidah binti Haji Bujang. Majlis diselajurkan dengan tunjuk cara tayamum bagi orang uzur atau sakit disampaikan oleh Dayang Siti Nuraini binti Haji Muhammad Hashim. Wajib sembahyang walaupun keadaan sihat ke sakit ke, sebab sembahyang itu memang wajib. Sebab ia akan dipersoalkan. Juga diadakan penyerahan sumbangan derma kepada tabung khairat Kementerian Hal Ehwal Ugama bagi para mu'alaf yang memerlukan. Sumbangan disampaikan oleh Yang Dimuliakan Sri Laila Pengiring Diraja Datin Sri Utama Dayang Hajar Rosnah kepada Awang Abdul Aziz bin Haji Abdul Kahar, Pemangku Pengarah Pusat Dakwah Islamiah. Dalam memberikan peluang kepada para pengusaha mikro, kecil dan sederhana MSME termasuk peserta program rakan seliaan Sinar Harapan Mu'alaf Konsortium Mu'alafpreneurs, para belia dan pengusaha tempatan berniaga untuk meningkatkan hasil pendapatan dan sosioekonomi mereka. Pusat Reintegrasi Jabatan Penjara menganjurkan gerai Sinar Harapan 2021. Diadakan bersempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan ke-37, gerai diadakan di kawasan letak kereta Zon C, Stadium Negara Hassanal Bolkiah. Pelancarannya dirasmikan semalam oleh Awang Haji Muhammad Isamuddin bin Abdullah Juna, Pemangku Pengarah Penjara. Pelbagai aktiviti riadah untuk seisi keluarga disediakan sempena musim cuti sekolah penggal pertama dan dibuka bagi kunjungan orang ramai sehingga esok bermula 6 pagi hingga 10 malam. Kumpulan Rabiul Qulub dari Sekolah Rendah Al-Falah, Sungai Akar muncul juara di peringkat akhir pertandingan Taranum Muratal Sekolah-Sekolah Rendah Senegara sempena sambutan Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-37 tahun. Pertandingan akhir berlangsung pagi tadi di Sekolah Al-Falah Jalan Kebangsaan. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Dayang Hajah Hajirah binti Awang Haji Abdul Wahab, Pemangku Penolong Pengarah Pendidikan Kurikulum Kementerian Pendidikan. Tempat kedua dimenangi oleh kumpulan Nur Al-Quran dari Sekolah Rendah Al-Falah Band 5, sementara kumpulan Ahbab Al-Quran dari Sekolah Rendah Al-Falah Sungai Akar menduduki tempat ketiga.
Dianjurkan bersempena dengan sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan ke-37, pertandingan bertujuan untuk membudayakan bacaan Al-Quran secara murattal dalam kalangan pelajar sekolah rendah agar mereka dapat mempelajari, memahami dan menghayatinya. Juga bersempena dengan sambutan Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-37 tahun, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan mengadakan Pasar Kitani yang memfokuskan kepada penjualan hasil tanaman, ternakan dan perikanan pengusaha-pengusaha tempatan. Edisinya kali ini berlangsung selama 2 hari yang mempamerkan hasil produk para pengusaha tanaman, peladang dan perikanan. Para pengunjung juga berpeluang untuk mendengar taklimat dan tunjuk cara penyediaan makanan berasaskan tanaman dan perikanan. Urustia Pasar Kitani edisi Hari Kebangsaan ke-37 berkata, aktiviti tersebut antara lain memudahkan para pengunjung untuk membeli keperluan-keperluan dalam satu platform. Selain daripada jualan adalah mengadakan taklimat, yang mana taklimat itu kebanyakannya diberikan oleh pengusaha-pengusaha tempatan kita ni, dan juga ada dijemput individu-individu untuk memberikan kursus ataupun taklimat ataupun penerangan mengenai dengan teknologi, mengenai dengan pengurusan tanaman, pengurusan agri makanan dan sebagainya. Para pengusaha yang menyertai aktiviti penjualan ini mengatakan peluang yang diberikan mendekatkan mereka dengan para pelanggan sekaligus dapat menaikkan lagi hasil jualan mereka. Syukur juga dan terima kasih atas cadangan yang telah diberikan oleh pihak kerajaan kepedulian. Jadi melalui ini dapatkanlah kami memperkembangkan bahkan memperluaskan apa yang sudah kami usahakan melalui ladang-ladang. Manfaat banyak, ada juga jumpa kawan-kawan yang baru kenal yang sama bangsakan ladang sendiri masing-masing. So kami bertukar-tukar pengalaman lah mengenai ladang sendiri-sendirilah. Kita ni berpeluang untuk bertemu dengan orang awam dan di sinilah kita mendapat more exposure. Pelbagai aktiviti untuk penyertaan orang ramai juga akan diadakan. Aktiviti penjualan pasar Kitani dibuka bagi kunjungan orang ramai sehingga esok dari pukul 6 pagi hingga 5.30 petang di ruang konkos Stadium Negara Hassanal Bolkiah. Sementara itu, Bazar Keusahawanan Belia Daerah Tutong bersempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan ke-37 terus dibuka bagi kunjungan orang ramai sehingga esok. Bazar 2 hari itu dianjurkan oleh Jabatan Belia dan Sukan melalui Klub Impak Tutong Youth Movement Pusat Belia Tutong berlangsung di Kompleks Sukan Tutong. Lebih 20 pengusaha menyertai jualan bazar tersebut terdiri daripada belia-belia daerah Tutong, belia K3K, SME, Pusat Kegiatan Warga Emas dan Majlis Perundingan Kampung Satu Kampung Satu Produk dan Pusat Bahagia Tutong. Ianya bertujuan sebagai platform kepada pengusaha di kalangan belia dan orang ramai untuk berkecimpung dalam bidang keusahawanan selain mengisi masa lapang semasa cuti penggal persekolahan. Ianya juga dihasrat untuk membantu menyumbang dan meningkatkan pembangunan para belia di daerah Tutong selaras dengan intipati dasar belia negara dan strategi bagi mencapai wawasan negara 2035. 13 individu dikenakan kompaun RM100 setiap seorang oleh bahagian penguatkuasaan undang-undang Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan setelah didapati melakukan kesalahan di bawah Akta Kesalahan-Kesalahan Kecil Penggal 30 Bab 12-1. Mereka didapati membuang sampah di tempat awam kawasan Kampung Jaya Setia Brakas. Individu berkenaan dikehendaki membayar kompaun ke bahagian kewangan tingkat 3 Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan dalam tempoh masa 7 hari.
Kegagalan untuk menjelaskan bayaran kompaun berkenaan akan mengakibatkan kes dihadapkan ke mahkamah. Kesalahan pertama akan didenda RM1,000, manakala kesalahan kedua dan seterusnya didenda RM3,000 dan penjara tidak lebih 3 bulan. Kejohanan Taekwondo Kebangsaan Brunei 2021, Anjuran Persatuan Taekwondo Brunei Darussalam BDTA membuka tirainya pagi tadi di Pusat Belia Bandar Seri Begawan. Persatuan Taekwondo Negara Brunei Darussalam kerana dapat menganjurkan kejohanan kebangsaan Taekwondo negara. Hadir pihin orang kaya Pekerma Laila Diraja, Datuk Paduka Awang Haji Hazair bin Haji Abdullah, Penaung Persatuan Taekwondo Brunei Darussalam. Lebih 200 atlet menyertai kejohanan yang mewakili dari 8 buah kelab taekwondo di negara ini. Kejohanan mempertandingkan 2 acara dalam acara PUMSE. 30 kategori dipertandingkan, terdiri dari peringkat umur bagi kategori perseorangan lelaki dan perempuan, acara berpasukan campuran dan berpasukan lelaki dan perempuan, manakala dalam acara Hanmadang pula mempertandingkan 8 kategori bagi lelaki dan wanita. Kejohanan akan berakhir esok di tempat yang sama.